So, mari kita teruskan dengan kita punya topik utama pada malam ini, iaitu 10 dosa saham. Okey, kalau nak kira dosa ni banyak je lagi dosa. Tapi kita mulakan ataupun kita senaraikan dosa-dosa yang common lah, common untuk semua pelabur. Okey. Alright, jom kita tengok apakah dosa-dosa itu. Okey. Yang pertama, terus tidak belajar dan melabur dalam pasaran saham. Okey, saya memang kata apa, boleh katalah ini memang dosa paling besar lah, walaupun tak melabur tapi terus berdosa. Sebab dia terus tak belajar, dan bila kita tak belajar ni, okey, ini adalah punca kerugian kita yang sebenar. Okey, punca kerugian kewangan kita yang sebenar, sebab kita tak kembangkan duit kita dan kita lupa ada satu musuh ketat. Okay? Kalau cerita pasal duit ni, ada satu musuh ketat kepada nilai duit. Okay, apa itu dia, tuan-tuan dan puan-puan? Dulu hari-hari boleh 15%, sekarang genting dah buka, sendu terus. Okay. Apakah itu dosa-dosa kata apa, dosa-dosa musuh ketat kepada nilai duit? Ada sesiapa yang boleh bantu saya jawab? Ya, betul. Cik Fatin, Cik Fatin. InsyaAllah saya baca betul ni. Ya, betul. Kita kalau kata apa, kenapa punca kerugian sebenar, dosa besar terus kalau tak belajar dan melabur dan saham ni, sebab duit kita dibiarkan begitu saja, memang habis dekat inflasi. Okay? Inflation. Okay? Dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, nilai duit kita tu makin susut. Okay? Kalau kita nak kata daripada segi kalau kita nak tengok Malaysia punya inflation rate lah, tadi saya dah ada buka-buka lah. Okey, kejap saya bukakan saya punya screen website. Okey, boleh nampak kan? Okey, so bila kita tengok dekat sini, ini adalah chart untuk 25 tahun inflation, 25 tahun. Betul 25 tahun. Okey. So daripada tahun 1995 sampai 2020, dan kita tengok ini adalah Malaysia inflation rate, dan kita nampak mean, okey, lebih sikit daripada 2. Okey, kalau kita ambil average, okey, kita ambil 2 ke 3 lah, 2 ke 3 kita punya inflation rate. So kalau kata kita hanya biarkan duit kita tu tak dikembangkan against inflation rate, okey, bermaksud nilai duit kita ada tu makin lama makin susut, dan kita hanya boleh beli ataupun our spending power tu makin lama makin berkurang. Okay? Kalau hanya nak harapkan kenaikan gaji, okay, you tell me honestly lah, siapa kata apa, nak dapat 5% every year kenaikan gaji tu, possible, tapi tak semua orang boleh dapat, betul ke tidak? Dan memang ada tiering kan, tak semua orang boleh dapat 10%, tak semua orang boleh dapat 5%, dan kelebihannya hanya dapat 2 ke 3% saja increase from year to year. Okay? So kita kena fikir something untuk kata apa, hedging, okay? Nak pertahankan daripada nilai duit kita menjadi susut. Okay? Kenapa kalau kata kita nak tunjukkan daripada segi the value lah, jom kita tengok daripada financial calculator ni. Okay? Saya nak tunjukkan dekat anda, kalau nilai 100 pada hari ini, okay, kalau kata kita tak buat apa-apa, berapa dia akan susut nilainya. Okay? Jom kita tengok present value kita RM100. Okay? So kita tak tahu future value ni berapa kan. Okay? Dan kita ambil kita punya inflation rate tadi tu in between lah 2.5%. Okay? So kita letak negatif sebab dia menyusut. Okay? Ambillah tempoh 10 tahun. So, apa yang kita cuba lakukan dekat sini Okay, kita nak tengok inflation rate nilai RM100 pada hari ini. Okay, pada 10 tahun akan datang sama dengan nilainya berapa. Okay, kita tekan future value tu. Okay, dapatlah RM77 sahaja. Okay, RM77 sahaja.
Okay, RM77. Bermaksud kita punya nilai duit tu telah susut lebih kurang RM23. Okay, ini adalah satu kerugian. Okay. So kita nak kena fikirkan sesuatu untuk mengelakkan makin lama nilai duit kita ni susut. So that's why kalau kata kita tak belajar melabur dalam saham ni tadi, okay, kita tak ambil kisah langsung, okay, kita telah terus berdosa. Sebab tu saya letak ni nombor 1. Okay. So kepada pendengar, kepada mungkin ramai dalam ni yang dah belajar ataupun menceburi bidang pelaburan saham, tapi kepada yang belum tu, okay, at least cuba belajar, dan kita tak tahu rezeki kita tu ada di mana. So at least kita cubalah. Okay, alright. So mari kita tengok apakah itu dosa yang kedua. Okay. Dah belajar tapi tak praktis pula. Okay, yang ni satu hal. Okay. Dah belajar banyak-banyak, dah pergi beberapa kelas, okay. Dah habis beribu-ribu, tapi tak praktis, okay. Tak sure kenapa tak praktis tu, okay. Takut, tak confident lagi ke dengan ilmu yang dia belajar, okay. Ataupun memang just suka belajar. Okay. Ada mungkin ada di kalangan kita yang dipanggil sebagai seminar junkie tu, okay. So kalau kata memang hobi dia pergi kelas, ada wujudnya orang macam ni, okay. Tapi memandangkan kos ataupun yuran untuk masuk kelas saham ni, setahu saya tidaklah murah sangat kan, okay. Beratus-ratus ke beribu juga, okay. Dah masuk kelas tu, dah bayar beribu-ribu tu, why not kita praktis, okay. Sebab ni kata berdosa dengan diri sendiri pula ni tau, okay. Dah tak jujur, dah tak amanah dengan ilmu yang kita ada, okay. Dah belajar tak nak praktis. Sebab selagi kita tak praktis, memang takkan mahir, okay? Kita takkan faham betul-betul ilmu yang kita belajar tu. So kalau katalah dah belajar dan tak ada modal, actual modal untuk kita trade the real money, untuk trade saham tu, okay, tak apalah, okay, kita masih ada option untuk buat paper trade, okay. So mungkinlah kita dah habiskan duit beribu-ribu untuk pergi kelas saham, tapi sebabkan dah bayar beribu tu tak ada modal untuk trade, okay, tak apa. Okay, masih ada jalan untuk kita cuba verify kita punya ilmu tadi tu dengan buatlah paper trade, okay. Actually saya tengok saya punya live dengan whatever yang actually live dekat you all macam lagging sikit, betul ke? Cuba komen. Kalau saya sekarang ni saya akan baca komen you all mungkin dalam beberapa saat kemudian. Lagging ke? Ke you all okay je? Okay ke guys? Okay, selalu saya mengajar dalam Zoom, so dapat immediate response. So bila lagging macam ni, saya cuba tengok chat, macam lagging sikit, tak continuation tu kurang. Okay, tak apa. Okay, kalau kata sebabkan kita tak praktis ni, okay, sebabkan kita tak praktis, sebab tak ada modal, sebab tak ada modal, option yang kita ada, okay, banyak je tools untuk kita buat paper trade tu, okay. Antaranya kita boleh tengok website Bursa Marketplace, okay. Alright, kejap saya tukarkan. Okay, kita boleh cuba-cubalah pergi ke Bursa Marketplace ni. You all pergi website bursamarketplace.com. Okay, dekat sini bermacam-macam lah sumber yang kita boleh dapat, especially untuk pelabur-pelabur baru ni. Okay, pelabur-pelabur baru yang baru nak mendalami ilmu-ilmu saham, okay, Bursa Marketplace is one of the place you can go, okay. Dan dekat sini kita boleh buat paper trade, okay. You all pergi dekat, first of all register dulu, okay, register. Ni saya dah register dan saya dah login lah, okay. And then make sure on Syariah Mode, sebab kita sebagai pelabur Muslim nak kena trade counter-counter yang patuh syariah saja. Okay, tapi kalau kata untuk just study purpose, no problem lah.
Alright, so kalau kata nak cuba buat paper trade tu, bolehlah pergi kepada portfolio ni, okay, portfolio. And then buatlah satu portfolio baru. Okay, ni saya dah buat satu tadi test, okay. Ni bukti saya tak pernah paper trade. Okay. Saya belajar dan saya terus praktis dengan real money. Barulah kata apa, lagi apa, menusuk kalbu ilmu tu. Okay, bolehlah namakan portfolio ni paper trade ke whatever name yang you would like to put. Okay, and then just create. Okay, create dekat situ. So, and then dekat dalam portfolio paper trade ni, okay, kita boleh kata apa, buy and sell stocks. Okay, oh alamak tak ada cash. First kali kita nak kena add cash. Macam mana nak add cash? Okay, amount. Pergi dekat amount ni, letaklah berapa-berapa ke. Sorry, patutnya masa create portfolio tadi tu boleh letak cash terus. Okay, save and close. Add remove cash. Okay, add cash. Letaklah 10,000 ke contohnya. Okay, save and close. So available cash 10,000. You see there 10,000. Okay, so and then barulah boleh pergi dekat buy and sell stocks tu. Okay, dengan ada modal 10,000 ni, pilihlah counter apa yang hari ni naik banyak tuan-tuan dan puan-puan. Okay, nampak tadi hujung-hujung tu ASB, Advanced Synergy, tapi tak patuh syariah. Tak apalah, sebab ni paper trade, kita just try saja letak. Okay, ASB, Advanced Synergy. Okay, boleh letak. Okay, berapa banyak nak beli? Okay, minimum 100 unit. So kalau kata you all nak beli 1000 unit, tambah je lah, tukar. Okay, 1000 unit. Okay, harga, terus ambil harga whatever price yang you nak beli sekarang lah. Okay, kalau kita input harga lain ni tak ci. Okay, kita terus letak gap price ni. Okay, dapatlah 22 sen harga hari ni. Okay, commission ni letaklah broker fee RM10 lebih kurang, transaction date hari ini. Okay, 8, save and close. So dapatlah kita satu kata apa, portfolio untuk kita paper trade. Tapi bab kata Tuan Saifullah, okay, memang guna real money baru boleh train emosi. Okay, so tak feel sebenarnya paper trade ni. You tak rasa apa kata, the adrenaline tengok duit kita tu yang kita letak actual money tu naik dan turun. Tak rasa. Okay, but tapi kalau kata betul memang kita tak cukup modal lagi, kita tetap kena praktis ilmu untuk trading ni. So one of the way hanyalah untuk buat dengan cara paper trade. Okay, tak berdosa pun paper trade, cumanya nak lagi cepat faham, nak lagi cepat belajar, gunakanlah real money. Okay, cuma sebab yang berdosanya dah belajar tapi tak praktis, itu berdosa. Okay, alright, itu adalah dosa yang kedua. Jom kita tengok dosa yang ketiga. Apakah itu dosa yang ketiga? Okay, kita nak sangat duit cepat. Okay, dah ada duit ni, dah ada modal, tapi rupanya modal tu, okay, sepatutnya kita buat allocation dia untuk simpanan kecemasan. Kita guna kita punya saving, semua saving yang kita ada tu kita masuk ke dalam pasaran saham. Okay, dekat sini dah cacat dah daripada segi financial planningnya. Okay, saya ada kes, ni kawan saya lah, real life friend. Okay, dekat je kat JB ni. Dia cerita dia waktu masa sebelum dia nak kahwin tu, dia dah standby lah duit-duit nak kahwin, duit majlis tu kan. Okay, tapi mungkinlah dipengaruhi dengan kata apa, perasaan nak cepat dapat duit tu, nampak orang untung saham ni berpuluh-puluh persen, dia guna duit dia nak kahwin tu, dia buat melabur saham. Okay, lepas tu terciduk pula, Allahu Akbar. Okay, beli satu kaunter tu dekat harga paling tinggi sekali. Okay, harga paling tinggi sekali tu dia beli, jatuh dan jatuh dan jatuh. Guna duit kahwin. Okay, macam mana tu? Seram tak seram lah member. Okay, apa yang dia buat lepas tu, kita terpaksa lah lepas kerugian yang besar, habis duit kahwin dia tu, dia terpaksa
hari-hari, okay, pergi kerja masak nasi goreng, sekali dia masak tu dia makan untuk pagi, petang dan malam. Okay, pagi, tengah hari dan malam. Sebab nak cover balik duit yang dia dah lost dalam pelaburan saham tu. Okay. Saya tak nak sebut nama kaunter lah sebab ada daripada kita punya pendengar dalam dalam live malam ni kenal kot orang tu Dan kalau anda dengar, minta maaf saya guna contoh ni. Tapi kita nak cerita bahayanya guna emergency saving ni untuk masuk dalam pelaburan saham. Okay. One of the reason kenapa sangat bahaya, okay, sebab saham ni sangat volatile. Okay. Kita masuk hari ni, mungkin besok lusa tu dah jatuh 10%, jatuh 20%. Lagi-lagi kalau tak tahu nak buat apa. Kalau tak tahu nak buat apa, bila nak cut loss kalau jatuh. Okay. Kita hanya biarkan dia makin jatuh dan jatuh dan jatuh. End up dia stuck dalam tu dengan value yang semakin berkurangan. Okay. Letak 10,000, okay, 3 bulan akan datang, dah tinggal 5,000. Separuh dah hilang. Dan by the time tiba-tiba ada emergency, kita pula tak ada duit lain. Okay, kita pakai duit semua duit saving kita tadi tu kita dah masuk dalam akaun CDS yang nilainya pula dah berkurang sebab rugi, tinggal 50%. Tapi nak kena pakai duit time tu. Macam mana tu tuan-tuan dan puan-puan? Okay? Kan bahaya tu. So adalah menjadi satu kesalahan kalau kata kita nak guna duit saving untuk labur saham ni. Okay, melainkan you memang betul-betul expert. Tapi kalau kata betul baru nak belajar, jangan. Okay, bahaya. Apa kata? Make sure lah duit yang kita nak guna untuk melabur saham ni, duit yang kita sanggup hilang lah basically. Sebab kita kena faham the volatility of the market. Okay, market sangat volatile. I mean pelaburan saham, okay, nilai saham tu sangat volatile, dia boleh naik, dia turun begitu saja. Okay, dan dia akan menjejaskan purpose kita letak duit dekat dalam CDS account tu kalau kita nak jadikan dia sebagai tempat saving. It's not the right instrument. Okay. Alright. So ini adalah dosa yang ketiga. So far so good tuan-tuan dan puan-puan. Jom kita tengok dosa-dosa yang seterusnya, iaitu dosa keempat. Apakah itu dosa yang keempat? Mengikut buy call grup saham secara membuta tuli. Allahu. Okey. Dalam market ni kita kena faham ada bermacam-macam pihak, bermacam-macam player, okay, yang masing-masing ada orang kata apa, agenda dan kepentingan sendiri. Itu satulah. Okay. Dan satu salah daripada segi kita pula, kita ambil jalan shortcut. Okay, kita ambil jalan shortcut, kita tak nak belajar ilmu secara betul. Okay. Orang kena nak baca buku tu kena baca ABC, dia terus beli buku novel Harry Potter. Okay. Lepas tu ikut je lah kata apa, audiobook tu tak faham. So tak boleh. Kenapa saya kata berdosa ikut buy call group saham secara membuta tuli ni? Sebab first of all, kalau group tu group public, okay, sesiapa sahaja boleh masuk. Okay. Siapakah yang buat group itu? Okay. Adakah kita kenal orang yang buat group itu secara personal? Ataupun kalau tak kenal secara personal pun, adakah dia boleh dipercayai? Okay. Sebab secara secara legalnya, okay, hanyalah hanya analis sahaja yang berlesen daripada Security Commission sahaja yang boleh bagi buy call. Okay. Dan orang-orang yang bagi buy call ni in fact boleh kena tangkap, dan in fact memang ada yang kena tangkap dah pun. Okay. Dan kita ni pula dengan tak kenalnya orang tu, okay, dengan confident dan yakin dan percayanya, ikut je apa buy call yang dia bagi. Okay, kita tak faham pun kenapa dia keluarkan, kenapa dia petik saham tu. Okay, satu. Okay, kenapa dia boleh kata pula harga saham ni akan naik kepada harga sekian-sekian. Satu. Okay, apa motif dia bagi macam tu. Okay, so kita nak kena be careful. Okay.
Kalau saya kata orang-orang yang sedemikian, mungkin dia hanya nak panggil you all, okay, mari ikut saya beli saham ni, nanti later dah naik saya nak jual dekat you all. Ha. Ha ha ha. Ha, siap ada Telegram group yang berbayar pula dia dah lah tak tahu tak tahu asal usul mana group ni, bayar pula tu untuk masuk. Okey. Kita tengok satu case study lah waktu I think bulan 8 kali tu ada satu counter ni yang di Kompang di Palu dalam grup-grup buy call, dan memang dia naik mendadak lah memang dia naik sangat-sangat tinggi. Okey, saya tukar skrin sekejap. Okey. Saya tukar skrin sekejap. Charting. Okey, ni adalah website untuk buat charting. iNext Technologies. Okey. Waktu sebelum bulan 8. Okey. Okay, you all tengok ni daripada 2019 sampai 2020 sampai bulan Jun Julai ni tak ada apa pun dekat kaunter ni. Okay, tiba-tiba kena Pompang, kena Palu, dia naik pop sampai berapa puluh persen ni Okay, daripada bawah tu. Okay, daripada dia naik, dia breakout ni sampailah ke 500%. Ya Rabbi ya salam. Siapa yang tak nak Siapa yang tak nak ikut join sekali kalau ada orang boleh tengok kaunter ni naik sampai 500%. Okay. Tapi you all tengok betul-betul. Okay. Dia naik ni sehari. Okay, ni hari pertama lah, 6 Ogos. Okay, and then dia naik lagi hari ke-7, 7 Ogos. Okay, dia naik sampai limit up. Okay, habis limit paling tinggi dia pergi. Okay, besoknya sambung lagi naik lagi sampai habis atas ni. Okay, tiba-tiba dengan begitu sahaja, okay, naik punya dah laju, dia punya turun balik pun laju. Ya Rabbi ya salam. Cubalah imagine kita mula kita dengar buy call tu dekat sini. Okay, kalau dengar dekat sini tak mungkinlah orang nak panggil, tak mungkinlah kita nak join. Okay, kalau kata dekat bawah ni tengok pun macam tak ada apa, coek kecil je pergerakan harga ni, tak berminat. Tapi sekali dia panggil kita waktu dekat sini, contohnya waktu 7 Ogos ni yang dah naik sampai 49 sen daripada berapa 20 sen, 10 sen. Okay, naik sampai 49 sen. Ada kompang-kompang yang memalu untuk kita beli saham iNext. Go iNext nak naik lagi. Okay, so kita pun ikut join, masuk lambat sikit, masuk dekat sini. Lepas tu 2-3 hari lepas tu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okay. Macam tu sahaja kita sangkut di puncak dan tergolek ke tanah. Okay. I mean, you all tahu ke tidak sebenarnya counter iNext ni macam mana waktu kita ikut buy call group tu. Okay, kita tak kenal, kita tak tahu pun company ni fundamentalnya macam mana. Okay, kita tak buat study pun, kita just follow blindly. Okay, kenapa dia naik? Okay, I mean kalau katalah kita buka news iNext new chairman ni. Kita buka news dan nampak berita macam ni. Okay, iNext ada lantik chairman baru. Nama dia Broken Tooth Koi. Okay, Broken Tooth Koi. Nama pun dah menakutkan. Jadi chairman public listed company. Okay, kita scroll lagi, kita baca. Okay, Allahu Akbar. Okay. Despite the glowing resume in the Bursa Malaysia announcement provided by iNext, one is better known by his gang moniker Broken Tooth. Rupanya Broken Tooth Koi ni orang gang dekat Macau Macau. He was released from prison in Macau. Okay. After serving 14 years sentence for charges including loan sharking, money laundering and heading a criminal group. Okay. Dan orang ni jadi chairman company iNext, dan kita pun tak apa segan silunya beli counter macam ni. Okay, I mean, where is the logic behind that? Yang pegang counter ni, yang jadi chairman company ni adalah orang geng yang baru keluar masuk penjara sebab money laundering, jenayah duit. Okay, berani lagi kita nak masuk counter yang ada orang macam tu behind the scene.
Saya taklah kot. Okey. Memang taklah kot tapi sebab kita tak tahu, kita hanya follow buta-buta buy call, okey terkena pula tu dekat atas. So please please jangan kita follow buy call ni secara membuta tuli. Okey. Alright. Okey. Ini adalah dosa yang keempat. Okey. Jom kita tengok dosa yang seterusnya. Dosa yang kelima. Tidak ada trading plan atau money management. Okey. Ya, ini yang kata apa, kebiasaan lah. Bukan setakat pelabur baru je. Okey, pelabur-pelabur yang dah lama pun jarang ada trading plan yang solid. Okey, jarang ada trading plan yang mengira berapa sebenarnya yang dia patut masuk, okey, dengan duit yang dia ada. Okey, dia tak ada money management. Okey. So kalau kata kita belajar lebih sikit lagi sebenarnya untuk kita meninggikan kita punya profitability, okey, sebenarnya kita nak kena jaga kita punya bahagian risiko terlebih dahulu, ya. Okay, kalau kita take care of the risk punya side tu, okay, yang ada akan dapat insya-Allah hanyalah profit ke atas. Okay, sebab kita dah jaga bahagian bawah tu. Okay, kalau ada jadi apa-apa, kita dah settle, kita cut loss, kita keluar, capital kita secure. Okay, kita tak biarkan dia tergolek terperam di dalam kita punya CDS account bertahun-tahun. Okay. Macam mana nak buat trading plan? Okay, trading plan. Trading plan yang mudah. Apa maksud trading plan ni sebenarnya? Basically kita kena tahu, okay, kita kena tahu kita punya entry point tu dekat mana. Okay, what price exactly yang kita nak enter. Okay, itu satu. And then kita kena tahu dekat mana kita nak exit. Okay, berapa target profit yang kita nak. Okay, dan berapa percentage kerugian yang kita sanggup tengok sebelum kita cut loss. Okay, itu namanya trading plan. And then money management ni pula, okay, kita nak decide dengan apa, dengan modal yang kita ada tu berapa banyak sebenarnya yang kita boleh beli satu-satu stok ni. Okay, takkanlah kita ada 10,000, okay, sebagai modal permulaan, kita pergi belasah letak semua 10,000 dalam satu kaunter. Okay, itu tak ada money management namanya. Okay, itu hanyalah kata apa, menghinjir buta. Okay, bahaya macam tu. So, kalau kata nak buat trading plan atau money management yang mudah-mudah ni, tak susah sangat pun. Okay, rule yang antara contoh rule yang pertama yang mudah kita boleh follow. Okay, kita katalah kita ada 10,000 tadi tu kan. Okay, hanya gunakan separuh sahaja terlebih dahulu. Okay, 50%, 5,000. So 5,000 ni kita gunakan untuk beli satu stok, okay, beli 2-3 stok. Okay. And then daripada portion 50%, 50% ni pula, okay, kita set untuk beli satu stok tu dekat beberapa harga yang berlainan. Okay. Jangan masukkan semua sekali dekat satu harga. Okay, dia berbeza dengan average down, sebab average down tu kita beli satu harga dengan harapan dia tak turun lagi dah. Tapi tiba-tiba turun, kita terpaksa tambah, okay, untuk cover dia punya kerugian tu. Itu namanya average down. Okay, tapi kalau kata kita memang dah set awal-awal kita punya trading plan, kita dah allocate, kita memang dah allocate katalah 2,000 nak masuk 1,000 dekat harga ni, lagi 1,000 dekat harga ni. Itu memang kita punya plan. Okay, berbeza, okay, kita masuk 2,000 dekat satu harga, tiba-tiba dia turun bawah lagi, kena tambah lagi duit lain. Itu namanya average down. Okay, not very good way lah untuk kita buat. So first tadi kita guna separuh saja capital kita dulu. Okay, and then beli pula dekat different harga. Okay, ataupun nak advance sikit, kita boleh kaji sikit berapa risk to reward ratio. Okay, kita nak dapat 3 lah at least. Bermaksud setiap satu risiko yang kita ambil, kita nak 3 kali keuntungan. Okay. Itu risk to reward ratio. Okay. Ataupun lagi satu cara, kita menggunakan method portfolio sizing. Okay. Untuk satu-satu counter tu, okay,
katalah ada 100,000, kita hanya guna 1%, kita hanya boleh tengok kerugian daripada total portfolio kita tu hanyalah 1%. Itu namanya portfolio sizing. Berapa daripada duit capital kita tu yang kita boleh guna untuk beli satu-satu stocks. Itu portfolio sizing. Kalau nak tengok detail, saya ada ceritakan dalam salah satu posting saya yang lepas lah. Tapi yang nak cerita kat dosanya kat sini, yang kita masuk tanpa ada sebarang planning. Tak tahu apa, tak tahu hujung pangkal, kita masuk je, tak tahu bila nak keluar, tak tahu bila nak exit. So ini bahaya bagi seorang trader. Alright, kita teruskan dengan dosa yang seterusnya. Yang keenam, apakah itu dosa yang keenam? Cuba-cuba untuk time the market. Senang cerita macam gini je lah. Tak ada siapa pun yang tahu market akan buat apa lepas ni. Katalah ekonomis satu dunia ni pun, apa yang paling best dia orang boleh keluarkan hanyalah guess. No one can really get the timing of the market. Apa yang kita boleh dapat hanyalah react ataupun tunggu confirm market dah enter different phase tu, barulah kita cuba masuk market. Kalau kata nak time betul-betul tunggu market jatuh dekat bawah tu baru kita nak masuk, we will never know when. Silap-silap kalau kata confirm dah sampai bawah, dia pergi bawah lagi pula. Takut bocor pampers saya cakap. And then kalau dah masuk, nak pula tunggu harga yang paling atas sekali. Nak tunggu juga paling atas sekali. How do we know dia akan sampai ke sana? Kita tak tahu. So the best way untuk kita tidak membuat dosa macam ni, kita kena ada basis. Kalau kata kita nak target sesuatu harga, nak target sesuatu entry, mana nak masuk, mana nak jual tu, nak kena ada basis, baik daripada segi fundamental analysis ataupun technical analysis tu. Kalau setakat cuba-cuba, cuba-cuba untuk timing, kita akan sebenarnya rugi daripada segi opportunity. Ada opportunity loss. Kalau katalah kita market, overall market tengah berada dalam keadaan bearish, market bukan uptrend lah, dia tengah downtrend. Dan downtrend ni mungkin pula bertahan selama setahun, 2 tahun. Exactly what happened to Malaysia. Kita punya market overall, bermula daripada pertukaran kerajaan 2018 tu, in overall long term view adalah dalam keadaan downtrend. Dan kalau kata kita nak time, kita hanya nak tunggu bila market dah jadi uptrend semula baru kita nak masuk market, nak masuk pasaran saham, kita dah rugi 2 tahun tak buat apa-apa, dan 2 tahun tu duit kita hilang nilai daripada segi inflasi. So tak boleh kita rugi opportunity di situ, sebab waktu downtrend pun masih ada peluang, masih ada pintu-pintu untuk kita masuk dan cebur dalam market. So this is not something that we should do. Kita tak sepatutnya cuba untuk time the market. Alright, ini adalah dosa yang keenam. Jom kita lihat dosa yang ketujuh. FOMO. Siapa tahu FOMO itu apa? Cuba komen di ruangan chat. FOMO itu apa, tuan-tuan dan puan-puan? FOMO. Apakah itu FOMO? Dosa yang ketujuh, ini memang berdosa lah, dosa betul ni. Masuk market ataupun cuba-cuba masuk pasaran saham ni sebab FOMO. Dan I honestly believe kebanyakan pelabur yang masuk baru-baru ni,
Okay, mungkin driven by FOMO. Tapi orang kata apa? Awal-awal untuk belajar FOMO, kata apa? Niat untuk belajar saham tu kalau dicetuskan oleh perasaan FOMO tu tak apa. Okay, kita tak nak ketinggalan bas sebab market tengah rebound. So cantik sangat ni kalau kita nak belajar dan buat duit daripada pasaran saham. Okay, yang itu tak apa kalau kita FOMO. Yes, okay, thank you Mr. Joseph, thank you Tuan Helmi. Fear of missing out. Okay, FOMO yang drive untuk kita mula belajar mula belajar untuk melabur dalam pasaran saham tu tak apa. Okay, yang berdosanya dekat sini kalau kita FOMO kita FOMO untuk kejar harga saham. Okay, macam contoh INX tadi kan, kita nampak dia naik dah beratus-ratus persen. Okay, kita takut tertinggal bas, so kita kejar juga, kita masuk juga dan kita beli juga saham INX tu. Yang dekat situ adalah jadinya dosa besar sebab semata-mata takut tak dapat untung bersama-sama. Okay, tanpa kita mengetahui what is actually happening in the stocks itself. Okay, kita tak sempat tengok pun, rupanya ada berita Macau gangster pula dah yang pergi yang jadi chairman. Okay, kita tak tahu permainan sindiket macam ni yang boleh orang kata apa buat skim pump and dump. Okay, yang inilah salah satu dosa besar ni kalau kita masuk sebab FOMO. Okay, jangan buat kerja macam ni. Okay, that's why it is also not a good idea untuk kita masuk group buy call tu. Okay, kalau katalah kita memang dah belajar, dah masuk kelas untuk belajar pelaburan saham. Okay, lepas tu sebabkan macam tak berapa confident sangat nak praktik ilmu sendiri, kita pergi rely dekat group buy call. Dan dekat dalam group buy call ni lah kata apa yang boleh mendatangkan unsur-unsur FOMO tu. Okay, dia petik nama stok, dia bagi harga boleh naik sekian, kita pun takut tak dapat untung, kita masuk je terus, okay, tanpa kita study dan kaji terlebih dahulu. So that's why dosa-dosa ni berkait rapat. Kita tak nak ada perasaan FOMO tu. Okay, sebab akan cloud kita punya judgement. So you have to trust yourself. Okay, once kita dah belajar ilmu saham ni, in fact silap-silap kita boleh jadi lagi pandai daripada orang-orang yang bagi buy call dalam grup tak tahu asal usul tu. Okay, so jangan let yourself be clouded by the fear of missing out. Okay, alright. Ini adalah dosa yang ketujuh. Macau gangster FOMO durian pula Okay. Hari tu buat apa tanya? Hari tu buat buluh kot, kalau tak silap saya. Tiba-tiba je nak buat industri buluh lah. Okay, sekarang nak buat durian pula. Ikutlah. Okay, ikutlah apa-apalah dia nak buat. Yang penting kita kalau boleh tak naklah join company-company yang macam itu. Okay. Alright. So what's next? What is our next scene? Scene number 8. Jatuh cinta dengan syarikat. Okay, ini mungkin lebih applicable kepada pelabur-pelabur yang dah biasalah yang dah melabur dalam pasaran saham ni dah untuk seketika. Okay, mungkin first time kita beli counter, contoh MyAG, kita buat duit. Okay, and then kita masuk lagi sekali counter MyAG, kita buat duit lagi kali kedua. Kali ketiga pun buat duit. So kita rasa sayanglah dengan company ni sebab so far rekod cantik, okay, dia bagi kita profit. So kita akan jadi clouded. Kita akan ada bias dengan syarikat MyAG ini, contoh MyAG. Asyik-asyik kalau nak beli, kita nak juga beli MyAG. Okay, ada caranya sebenarnya kalau kita nak stick dengan hanya beberapa company yang kita suka. Okay, tapi kita kena faham structure of the market tu. Okay, kalau dalam ilmu Wyckoff tu kita ada belajar lah macam mana caranya untuk kita buy, untuk kita beli sesuatu counter tu berulang-ulang kali. Okay, dia berbeza daripada kita cuba paksa kita punya perspektif. Okay, sebenarnya
mungkin pada waktu itu counter itu tengah berada dalam fasa kata apa markdown, okey, contohnya, atau fasa distribution. Tapi kita tak apa, kita dikaburi dengan perasaan cinta dengan company itu, kita nak juga beli dan kita kemudiannya rugi, sebab company itu waktu itu sebenarnya tengah berada dalam kejatuhan. Tapi sebabkan kita suka sangat, kita paksa juga kita punya view yang kononnya boleh naik lagi ni. So that's why kalau boleh, kata apa, kita trade stocks ni, kalau bahasa mungkin kurang elok sikit, contohnya macam one night stand. Beli jual settle, beli jual settle. Boleh datang balik kemudian, tapi pada timing yang betul. Bukanlah sebab kita suka dan cinta. In fact, kita boleh pun ada banyak-banyak, aku kata apa, kalau nak sambung guna analogi tadi tu, boleh ada banyak-banyak girlfriend. Kita tak boleh, kita janganlah terus nak kahwin dengan counter tersebut. Maaflah guna analogi sedemikian, tapi itu mungkinlah bunyi yang tepat sikit lah. Alright, so kita, bila mana kita suka dengan company tu, make sure company tu memang betul-betul solid. Kata apa, kita check dulu fundamentalnya. Apa business prospeknya. Ada tak potensi untuk company ni buat untung, mungkin dalam sekuarter akan datang, setahun akan datang. Apa business yang ada dalam dia punya order book. Yang tu kalau betul kita nak jatuh cinta dan semua kriteria-kriteria tadi tu, lagi banyak kriteria, kalau dia memenuhi kriteria tersebut, okey untuk kita jatuh cinta dengan company ini. Love-hate relationship. Biasalah tu kadang-kadang kita suka apa, awal-awal tu profit 3 kali, lepas tu rugi 5 kali dengan company yang sama, so terus tak jadi pula dah. Alamak. Okay, alright. So be careful. Jangan make sure kita punya judgement tu purely based on kita punya analysis. Bukan sebab emotional. Alright. So ini adalah dosa yang ke-8. Seterusnya, ni antara dosa-dosa penting juga ni. Dosa yang ke-9. Menggunakan setup trading yang sama sahaja untuk setiap fasa market. Keyword dia dekat sini, fasa market. Bila saya cakap fasa market tu, automatically kena faham, market ni tak sentiasanya naik dan tak sentiasanya turun. Dia ada fasa-fasa dia. Dan kita kalau dah belajar sesuatu setup tu, kita mungkin nak masuk guna MA cross ke, RSI cross ke, stochastic oversold overbought ke, itu in terms of technical indicators lah. Tanpa kita memahami sebenarnya market tengah berada di dalam fasa apa. Kalau contoh mudah, cuba kita tengok tadi. Kejap, saya tukar balik saya punya screen. Kita tengok INX pun INX lah. Secara kasarnya kita boleh nampak 3 fasa dah dekat sini. Walaupun fasa dia sangat ekstrim. First of all, yang paling obvious, kita boleh nampak fasa yang tak ada apa-apa yang menarik pun. Yang tengah flat je ni. Ini adalah fasa yang kita panggil sebagai sideways. Atau dalam Wyckoff punya term, accumulation punya period. And then kita juga ada fasa kenaikan, iaitu fasa uptrend. Yang inilah, yang naik melompat-lompat tak berhenti-henti ni. Dan seterusnya kita ada fasa market downtrend. Inilah dia. So kita based on this overall overview, general overview, kita boleh faham ada fasa yang market tu flat, sideways, tak buat apa-apa, turun naik, coik-coik sikit-sikit. Dan dia ada fasa yang naik dan dia ada fasa downtrend, fasa turun. Dan bila mana kita belajar sesuatu setup, kita tak boleh paksa setup tersebut untuk berfungsi pada setiap fasa ni. Excuse me.
Boleh jadi setup yang kita belajar, contohnya moving average cross, okay, hanya bersesuai digunakan pada waktu uptrend. Okay, dan dia tak akan berfungsi sebaiknya pada waktu sideways. Okay. Tak boleh. Sebab kata apa, kalau kita bercakap tentang setup moving average ni, okay, dia hanya akan kata apa, sesuai guna pada waktu dia breakout, dia crossover. Okay, kalau kata kita guna pada waktu dia downtrend, dalam waktu downtrend ni pun boleh je jadi, okay, ada harga tu cross line moving average tu. Okay, tapi sebab dia dekat downtrend, lepas dia cross naik, dia turun balik. Okay, bermaksud setup kita tadi tu tak jadi dekat situ. Inilah kalau kata apa yang kita belajar satu setup, kita nak paksa dia dekat semua fasa market. Okay, ini dosa besar ni. Ini sebab sebagai seorang traders, kalau boleh kita nak kena pelbagaikan, okay, taktik-taktik untuk kita jual dan beli dalam pasaran. Okay, sebab in fact, kalau kata nak cerita taktik-taktik indikator saja tu banyaklah dalam kita punya trading platform semua ni, beratus-ratus lah. Okay. Tapi kalau kita tahu satu dan dua saja, tak boleh, kita tak akan boleh jadi trader yang versatile. Okay. Kita hanya boleh jadi trader bila market berada dalam keadaan bullish, okay, ataupun uptrend. Waktu-waktu lain kita dah tak boleh buat apa-apa dah. Okay. So rugilah dekat situ. Okay, kita nak kena make sure, first of all, kita nak kena faham fasa, okay, the face of the market, what it is doing actually at the moment. Okay, dan bila kita tahu dia buat apa, barulah kita boleh sesuaikan dengan senjata yang sesuai. Okay, analoginya macam ginilah, kalau kata kita nak berperang ke bergaduh dengan orang, kalau face to face, kita nak kata pakai penumbuk ataupun pakai pisau, betul ke tidak? Okay. Kita tak boleh lah kalau face to face ni kita baru nak sibuk setup kita punya sniper. Okay. Tak kena. Dan pula kalau kata untuk peperangan jarak jauh, kita nak pakai pistol. Okay. Orangnya jauh, dalam 300 meter, 400 meter, kita nak pakai pistol. Okay. Tak kena. Okay. Dalam situasi macam tu, kita kena pakai sniper. So itulah analoginya. Okay? Dalam stock market pun sama. Kita kena faham what battle we are in at the moment and we choose the right weapon for it. Okay? So itulah dosa yang kebanyakan daripada pelabur buat. Dia hanya menggunakan setup yang sama untuk setiap kali dia trade. So tak boleh jadi kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan. Maybe that's one of the reason kenapa kalau kadang kita macam, alah, kenapa aku dah guna setup ni tak jadi-jadi ni. Okay, dah dapat dah buy signal tapi jatuh pula. Okay, tak untung, tak naik-naik pun. Boleh jadi sebab inilah. Okay, kita tak tahu sebenarnya indikator ataupun setup yang kita guna tu tak sesuai pada waktu itu. Okay, so make sure kita faham benda ni dan kita hindarilah dosa-dosa ini. Okay, dosa yang ke-9. Alright, so dosa yang terakhir sekali, dosa yang ke-10. Okey. Dosa yang paling menarik sekali. Tak faham, tak tahu peranan sindiket atau smart money dalam pasaran saham. Okay, kita kena tahu sebenarnya kita punya stock market ni, okay, bukan kita saja yang ada. Okay, bukan orang-orang kebanyakan, bukan retailers. Okay, ada orang kata apa, badan-badan besar ataupun grup-grup besar yang ada banyak duit, okay, yang boleh menggerakkan pasaran saham tu to their own intent, to their own whim. Okay, kalau dia nak naikkan satu harga saham tu, dia boleh pump dengan duit yang dia banyak tu, dia boleh naikkan sampai atas, dia boleh dump balik untuk dia take profit. Okay, kita yang tak tahu menahu ni terikut dan tersangkut. Okay, itulah apa orang kata yang selalu orang panggil jerung dan ikan bilis tu. Okay, kita ni hanyalah ikan bilis dan ada wujud jerung di dalam pasaran saham ni. Okay, dan tak semua jerung-jerung ni orang jahat pun. Okay, in fact, tengok je lah kita punya EPF, kita punya ASB. Okay, siapa yang beli saham banyak-banyak dekat dalam market ni, yang nak bagi dividen dekat kita tu?
Okay. EPF dengan ASB tabung haji kan. So diorang ni pun sort of consider sebagai smart money. Okay. They are smart, kan? They have the money. Okay. Dan kalau kita tak faham apa sebenarnya yang smart money ataupun syndicate ni buat dalam pasaran saham, kita boleh terjerat, okay, dalam diorang punya permainan. Okay. Kita nak kena tahu, okay, exactly at what point dalam satu-satu counter tu dia tengah buat apa untuk dia kata apa, menggerakkan satu-satu counter naik tu, you all agak-agak lah berapa ratus juta yang dia ada tu, biasalah ratus-ratus juta tu biasa. Okay. Setakat kita yang ada berpuluh ribu, beratus ribu ni apalah sangat, kita tak mampu lawan diorang. So kita cannot go against the syndicate. Okay. Yang ini yang kita ajar secara detail dalam kita punya kelas Wyckoff Trading Blueprint. So kita nak bagi faham, okay, apa sebenarnya tindakan dan game smart money ni dalam pasaran saham. Okay. So you all tengoklah kenapa, okay, saya bagi contoh boleh guna contoh iNext ni juga. Walau-alang kita dah pakai Okay, waktu dia harga berapa sen berapa sen, 45 4 sen setengah. Okay, waktu-waktu dia bawah 10 sen ni, okay, waktu dia tengah flat sideways ni, siapa yang duk beli, yang duk jual ni? Okay, siapa? I don't think it is us. Okay, bukan kita pelabur-pelabur runcit ikan-ikan bilis ni. Okay, definitely not us lah. Okay, tak tahu counter asal usul iNext ni macam best tak tahu kan. Okay, takkanlah tiba-tiba kita nak beli. Okay, in fact kalau kata kita buat fundamental screening pun, okay, iNext ni memang tak cantik langsung dia punya fundamental. Kalau kata kita nak terjumpa lah, okay, tengok iNext sikit, tak ada EPS, tak ada PE, tak ada ROE, okay, loss making macam ni, ya Allah ya Rabbi ya salam, tak kenapa nak beli juga tak tahulah. Okay, tapi dengan teruk-teruknya macam ni, okay, kita tengok masih lagi ada aktiviti jual dan beli. Okay, apa sebenarnya yang dibuat pada waktu ini dan siapa, okay, yang duk sibuk jual dan beli ni. So kita kena faham apa sebenarnya yang berlaku. Okay, dan bila kita faham, okay, kita tak terkejut lah dengan tiba-tiba kenaikan yang macam ni dan possibility untuk dia turun jatuh balik macam tu. Okay, so kita nak kena kata apa nak kena faham dan sedar kewujudan, okay, smart money ni dalam pasaran saham, dan kita kena coexist. Okay, kita tak boleh lawan diorang. Okay. Dan diorang tak buat benda salah pun, dia hanya beli saham dan jual. Okay. So kita kalau tak faham dan main masuk sahaja dalam market, memang berdosa besar lah jawabnya. Okay. Free sahaja, kena berlasah dengan smart money ataupun syndicate. Okay. Okay, habis sudah 10 dosa-dosa besar di dalam pasaran saham. Okay. So far so good tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Adakah anda telah melakukan salah satu daripada dosa-dosa yang saya kongsikan pada malam ini? Okay, kalau ada buat, mohon bertaubat cepat-cepat Okay, banyak masa lagi untuk kita belajar. Okay. Market masih lagi yang kata apa, belum bersedia untuk sambung kenaikan lagi. So kita kena manfaatkan masa yang ada ni untuk kita belajar. Okay. Dan kurangkan dosa-dosa dalam market. Oh ada Tuan Joseph. Okay, tak apa. Saya harap dengan perkongsian saya pada malam ini, okay, kita dapat belajar sesuatu InsyaAllah. Okay, dan semoga dipermudahkanlah, okay, untuk kita menjadi pelabur-pelabur yang berjaya di dalam pasaran. Okay, 10 dosa semua buat, insaf. Ui, full mark Tuan Nas Ali, full mark. Kalau tik bagi markah 100%, semua buat dosa. Okay, tapi tak apa. Okay, semua orang pernah berdosa. Okay, so yang apa, kalau kata kita dah tahu kita ni berdosa, okay,
Step seterusnya adalah untuk kita insaf. Okay, 3K yuran pengajian first 5 trade dalam saham. Pedih. Pedih. Okay, tapi itulah kata memang itulah asam garam dalam pelaburan saham. Okay, jangan putus asa kalau pernah tersilap langkah, sebab memang definitely stock market is the gold mine. Okay, itulah tempat kita nak buat duit. Okay, untuk kita cipta kekayaan. Okay. Alright, okay, I think terima kasih kepada sokongan anda semua kerana mendengar sampai habis. Okay, dan saya harap yang kepada yang mendengar ni tolong follow, okay, dan like kita punya channel-channel. Okay, kita ada bermacam-macam lagi channel social media. Okay, boleh follow kita punya Facebook, boleh follow kita punya Twitter, boleh follow. Ni kita ada Facebook okay, Facebook Smart Saham. Okay, kita ada Twitter. Okay, boleh follow Twitter. Okay, boleh follow kita punya Instagram. Okay, dan kongsikanlah. Instagram kita banyak ada infografik. Okay, and then kita dalam proses untuk membanyakkan lagi video dalam kita punya YouTube channel. Okay. Alright. Don't maafkan saya kalau ada salah silap kata bahasa. Okay, saya harap anda belajar sesuatu pada malam ini. Okay. Dan boleh sebar-sebarkan dan kongsikan mohon kongsikan, mohon share video live yang kita buat hari-hari ini, insya-Allah. Kongsikan kepada seramai yang mungkin supaya mereka mendapat manfaat. Okay, tak terbuat dosa-dosa macam ni. Okay. Dan insya-Allah bila kita sebarkan ilmu yang baik, pahala pun akan dapatkan kita. Okey. Sebarang soalan tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih kerana mendengar. Semoga jumpa anda lagi dalam sesi seterusnya, insya-Allah. Terima kasih daripada pihak Smart Saham Academy. You all are good, you are awesome listener. Thank you. Selamat malam dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.